والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب فتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم
الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار والترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم هو سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. اللهم صل وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Segala puji tentu bagi Allah, Tuhan yang mentadbir seluruh alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kekasih hati kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
seterusnya kita dapatkan kesyukuran pada Allah. Berjuta-juta terima kasih ya Allah atas kurniaan-Mu kepada kami. Tak pernah putus nikmat yang telah pun Engkau berikan. Tak pernah Engkau lalai daripada terus memerhati kami, melimpahi rahmat kepada kami ya Allah. Dengan sebab itu pagi ini kita dihidupkan dan kita dikembalikan. Alhamdulillah. Dan insya-Allah sebagai mensyukuri nikmat dan rahmat yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita, kita sama-sama akan menyambung perbincangan kita tentang 10 sahabat yang dijamin syurga, yang mana hari ini insya-Allah kita akan masuk sahabat yang ke-5, Sayyidina Zubair bin Awam. Sahabat-sahabat ni di antara yang digelar As-Sabiqunal Awwalun. Di antara sahabat yang digelar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka lah yang dipanggil As-Sabiqunal Awwalun. Orang yang berlumba-lumba, yang awal sekali berlumba-lumba untuk duduk dekat dengan Nabi, dan yang berlumba. Sabiq ni maksud dia orang yang berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Kalau dalam petikan surah Al-Waqi'ah, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Allah puji dia apa? Allah puji sahabat-sahabat yang as-sabiqun al-awwalun ni. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ini orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan paling awal memeluk Islam. Depa ni tak ramai sangat. Ulaikal muqarrabun kata Allah. Ini bukan kata Rasulullah, ini kata Allah. Ulaikal muqarrabun, mereka tu orang yang paling dekat dengan Allah. Dan tak banyak. Fi jannatin na'im. Mereka akan duduk dalam satu syurga yang dinamakan Jannatul Na'im. Jannatul Na'im ialah di antara syurga yang akan diduduki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala kata, nak tahu mereka banyak mana? Sulatun minal awalin wa qalilun minal akhirin. 1/3 dari antara sahabat-sahabat yang awal, sikit sangat yang ada di antara yang terkemudian ni. Sikit, tak banyak mana. Jadi kita pun tahu kalau kata tak dapat, andai tak dapat ke Jannatul Na'im, moga dapatlah Jannatul Khuldi. Kalau tak dapat ke Jannatul Khuldi, moga-moga dapatlah ke Darussalam. Kalau tak dapat ke Darussalam, mudah-mudahan dapatlah Jannatul Firdaus. Jangan tak dapat langsung mana-mana pun. Okay. Ni sahabat-sahabat Az-Zubair bin Awam ini adalah sahabat yang dipanggil sahabat Al-Muqarrabun. Muqarrabun, kalau kata kita sebut secara mufrad dia. Kalau kita nak masukkan dia Muqarrabin, samalah nak. Kita baca muka surat 129. Sahabat yang kelima iaitu Az-Zubair bin Al-Awam. Az-Zubair, bukan Al-Zubair. Az-Zubair. Alif lam syamsiah tu. Zai tu untuk alif lam syamsiah. Az-Zubair. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna likulli nabiyyin hawariyan wa hawari Az-Zubair." Setiap nabi itu ada pengikut yang setia. Pengikut setiaku ialah Az-Zubair. Hadis riwayat Bukhari di dalam sahih hadis sahih. Tokoh yang dijanjikan ke syurga ini bernama Az-Zubair bin Al-Awam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab radhiyallahu anhu. Menarik apabila kita ketahui nama beliau kerana kita akan mendapati perkara berikut. Nama bapanya Al-Awam bin Khuwailid. Beliau adalah saudara lelaki Khadijah binti Khuwailid, isteri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isteri yang paling dikasihi oleh baginda. Nama ibunya Sofiyah binti Abdul Muttalib. Ibu saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan Az-Zubair sebagai sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun
jarak umur antara mereka sangat berbeza. Jalur keturunan bapanya juga bersambung sehingga Rasulullah SAW pada datuknya yang keempat iaitu Qusay bin Kilab. Anak Qusay yang bernama Abdul Uzza adalah saudara lelaki kepada Abdul Manaf yang merupakan datuk kedua Nabi Muhammad SAW. Kita baca dulu lah. Zubair bin Awam lahir kira-kira 15 tahun sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW pada tahun 594 Masihi. Tetapi bapanya telah meninggal di medan perang sebelum dia lahir lagi. Beliau ada 3 orang saudara lelaki iaitu As-Sa'ib, Abdul Rahman, ini Abdul Ka'bah dan Abdullah. As-Sa'ib memeluk Islam dan menyertai perang Uhud dan Khandaq. Beliau syahid dalam perang Yamamah pada tahun 11 Hijrah zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Abdul Rahman masuk Islam selepas Fathul Mekah pada tahun 8 Hijrah ketika perang Badar dia hadir dalam kelompok Quraisy. Abdullah pula tidak masuk Islam dan dia terbunuh dalam perang Badar. Siapa pula isteri Az-Zubair? Beliau ialah anak Abu Bakar, Asma. Tetapi bukanlah Asma seorang. Beliau berkahwin dengan 3 wanita yang mulia. Antara anak yang terkenal ialah Urwah dan Abdullah. Abdullah pernah dilantik menjadi khalifah umat Islam, bahkan dia adalah bayi yang pertama dilahirkan di Madinah setelah berlakunya hijrah, manakala Urwah yang lahir pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman merupakan ulama daripada kalangan tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis Nabi serta dianggap pakar hukum hakam. Okey, kita tengok dah. Kita tengok. Dia punya nasab keturunan paling indah. Apapun kita fokus dulu kepada satu hadis. Hadis ni masyhur dah. Yang lahir daripada lidah Nabi SAW. Nabi sebut, inna likulli nabiyyin hawariyan. Wa hawari Az-Zubair. Sesungguhnya bagi setiap Nabi itu dia ada hawari. Hawari ini iaitu pengawal. Kita panggil bodyguard. Nah, bodyguard. Orang yang sentiasa menjaga keselamatan. Semua Nabi ada. Nah, semua Nabi ada hawari. Sehingga kan Nabi Isa AS dia ada 12 orang hawari dia. Nah, begitu juga dengan baginda Nabi SAW. Dia kata, aku pun ada seorang dia kata hawari. Maksud dia sampai tak boleh berenggang dengan Rasulullah SAW. Saya baru kita cerita susul galur dia. Nah. Cuma saya nak uraikan tentang hadis ni. Sebab dia boleh di kepala ayat. Dia ni, semasa baginda SAW dilantik menjadi Rasul. Nabi umur 40. Nah, dia ketika ini baru berusia 25 tahun. 25 tahun. Dan di dalam beberapa pendapat ataupun khilaf mengatakan dia masuk Islam di tangan Rasulullah SAW. Tapi ada juga khilaf kata di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Apa? Itu bab khilaf ulama lah. Rumah berdekatan dengan Rasulullah SAW selalu menjaga keselamatan baginda Nabi SAW. Selalu jaga. Sebab tu dia seorang lelaki yang tak boleh tidur malam. Nah, tak boleh tidur malam memikirkan tentang keadaan baginda SAW. Takut kalau musyrikin Quraisy yang hambat mereka mai ke Madinah, seluduk masuk rumah Nabi, bunuh Nabi ketika Nabi sedang tidur. Hati dia ni hingga duk berbimbang. Sehingga kan dia menyediakan tempat tidur dalam rumah dia, iaitu diikat badannya di dinding. Bukan ikat mati. Sebab dia takut kalau dia letak kepala di bantai atau tidur secara mengiring atau terlentang, dia akan ralik tidur dia dan dia tak tahu apa jadi pada Nabi. Dia kan masa awal-awal dia di antara sahabat yang terakhir berhijrah ke Madinah. Nabi pergi dulu, dia tak pergi lagi. Kan saya akan cerita satu tak mau bagi pening. Dah? Nabi dah sampai di Madinah, kemudian baru dia sampai. Kenapa dia lambat? Ada pasal. Dan bila mana dia pindah, dia duduk di Madinah ni, aku nak duduk rumah paling dekat dengan Rasulullah. Sebab aku bimbang, puak musyrikin Quraisy yang ada di Mekah ni, dia pun ikut. Seorang dua orang ikut. Dan dia akan bunuh. Dia nanti berkawal di depan pintu rumah Nabi. Dan Nabi kata kat dia, Zubair balik tidur di rumah. Ada anak, ada isteri, balik tidur di rumah. Dia tak mau balik. Nah, dia tak mau balik.
Sampailah satu masa dia tengah tidur. Kita ni kalau terlampau teringat kepada benda tu, akhirnya dia masuk dalam mimpi. Kan? So, kita nak pergi jalan mana-mana lah. Nak pergi jalan esok, malam tak boleh lena dah. Kan? Dia sentiasa jadi lagu tu. Yang kata hawarin Rasulullah ni. Lepas tu dia sampai tengiang-ngiang Rasulullah dah mati dibunuh. Dia dengar Rasulullah mati dibunuh. Dia terus melompat bangun. Hal keadaan dia tak pakai baju. Dia keluar terus dari rumah dia dengan pedang terhunus di tangan dia ni. Dia cari mana Rasulullah, mana pergi Rasulullah. Mana pergi Rasulullah. Rasulullah ketika ni ada dalam masjid. Dia nak pergi serbu di rumah, dia tak berani. Sebab ada isteri Rasulullah. Dia pusing rumah Rasulullah, dia pusing masjid. Tengok-tengok Rasulullah ada dalam masjid. Rasulullah tengok-tengok dia dengan keadaan tak berbaju, dengan berpeluh-peluh. Rasulullah tanya, nak pergi mana ni? Kalau kita kata dia ni mamun, dia ni mamun. Dia sampai terngiang-ngiang, mamai. Lepas tu dia harap, dia kata, aku mendengar jeritan mengatakan kau dibunuh ya Rasulullah. Tak, kata Rasulullah, aku masih sihat, segar bugar. Tak berlaku apa-apa padaku kerana aku telah pun dipelihara oleh malaikat. Rasulullah kata, pergilah balik tidur. Dia kata, aku tak boleh tidur ya Rasulullah. Masa tu lah. Rasulullah kata, kalaulah kata Nabi-Nabi lain ni semua ada hawarin. Hawarin aku inilah dia. Dia digelar sebagai hawar Rasulullah. Satu gelaran. Sahabat-sahabat semua panggil ke dekat dia hawar. Bukan hawak. Kita jahat no. Kita bubuh. Macam hawak ada ni kan. Jahat lah. Benda jahat lah hawak tu. Hawar ni pengawal. Pengawal setia Nabi SAW. Tokoh ini tokoh yang dijamin masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala kerana di antaranya yang pertama dia sadiqun muqarrabun al-awwalun. Orang yang benar, orang yang awal masuk Islam, orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari segi hubungan darah. Kalau kita tengok bapa dia bernama Al-Awam bin Khuwailid. Al-Awam bin Khuwailid ni adalah dua beradik dengan Khadijah binti Khuwailid. Adik lelaki kepada Khadijah. Jadi bermakna Khadijah dengan Zubair ni siapa dia? Mak menakan. Khadijah tu mak menakan dia. Bila Khadijah ni berkahwin dengan Nabi SAW, jadi Nabi jadi apa dengan dia? Jadi pak menakan lah. Rasulullah ni jadi pak menakan kepada Zubair bin Awam. Kemudian, tengok susur galuh daripada sebelah ibu dia pula. Mak dia pula nama Safiyah binti Abdul Muttalib. Safiyah binti Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu siapa? Tok Wan. Abu Talib, pak saudara. Abdul Muttalib, Tok Wan Nabi. Jadi bermakna Safiyah tu mak menakan Nabi. Safiyah ni mak menakan Nabi. Kahwin dengan Awam, abang Khadijah. Dia sangkut tak dengan Nabi? Dia sangkut dengan Nabi di sebelah kiri dan kanan. Belah mak dia pun sangkut, belah ayah dia pun sangkut. Kalau belah mak dia sangkut dengan Nabi dengan sebab apa? Abdul Muttalib tu Tok Wan dia. Abdul Muttalib juga Tok Wan Nabi. Betul tak? Jadi dia dengan Nabi siapa dia? Siapa? Sepupu. Dia sepupu Nabi. Taraf dia macam taraf Sayyidina Ali. Sama taraf dengan Sayyidina Ali. Kemudian bila di sebelah isteri Nabi pula sangkut lagi. Ayah dia
Dua beradik pula dengan Khadijah. Dia anak menakan Khadijah. Jadi bermakna punya banyaklah dia punya darjat di sisi Nabi tu. Kok belah Khadijah dia jadi anak menakan. Kok belah Nabi dia jadi sepupu. Lepas tu, satu lagi istimewa dia, dia kahwin dengan Asma binti Abu Bakar. Bermakna Abu Bakar As-Siddiq itu siapa? Pak mentua dia. Aisyah radhiyallahu anha itu siapa? Isteri siapa? Aisyah tu dengan Zubair bin Awam. Adik ipar. Dekat tak? Sangkut habis. Dengan Khadijah tu memenangkan aku. Dengan Aisyah tu adik ipar tu. Dengan Rasulullah tu sepupu aku. Dengan Abu Bakar Siddiq, pak mentua pula. Ui, tang tu. Istimewa tak dia? Berangkai-rangkai, no? Remah hebat lah. Andai digelar dia sebagai as-sabiqun al-awwalun. Dan hebatnya dia mendapat gelaran Hawarin Nabi SAW. Itu kalau kita nak baca daripada segi susur galur dia. Dan ayah dia Awam ni meninggal awal. Meninggal muda. Dengan sebab syahid dalam peperangan. Perang ni dia tak ada sejarah mengatakan dia tak lahir lagi. Dia yatim dalam perut. Ada kata dia baru beranak, ayah dia meninggal dalam perang. Cuma perang tu kita tak berapa nak masyhur. Di antara peperangan itu peperangan Hijar. Peperangan Hijar yang berlaku di antara puak Quraisy dengan puak-puak pemberontak yang lain. Okey. Tadi saya bagi tahu, saya kata dia di antara sahabat yang berhijrah paling akhir, paling lambat. Pasal apa dia pergi lambat? Zubair bin Awam ini dia berniaga, kerja dia berdagang. Ingat balik saya cerita sejarah hijrah Nabi SAW. Semasa Nabi berhijrah, Nabi bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Siapa yang nak pergi hantar makan kat Rasulullah? Asma binti Abu Bakar. Dan Asma ketika itu sedang syarat mengandung. Dia mendapat gelaran apa? Siapa ingat? Zatiqainain ni. Orang yang mempunyai 2 tali pinggang kan? Sebab apa? Dia nak rat faham tu? Nak bengkung perut tu agar memudahkan dia panjat Bukit Sur. Sebab dia nak hantar makanan, dia nak ulang alik hantar ke ayah dia dengan Nabi SAW. Ketika sejarah ni duduk berlaku ni, Zubair bin Awam duduk tak kat mana? Zubair bin Awam berniaga. Dia pergi berniaga. Jadi dia tak ada. Maka Asma binti Abu Bakar lah yang bertanggungjawab. Kalau tidak kita fikir, awak tak suruh laki dia saja pergi hantar dekat Rasulullah dengan Abu Bakar untuk bekalan makan. Kenapa suruh perempuan mengandung? Dia tak ada. Zubair bin Awam tak ada. Dan Asma binti Abu Bakar ketika itu syarat mengandung anak sulung. Oleh kerana dia nak jaga tenaga dan kekuatan dia yang memerlukan dia daki bukit yang tinggi tu, dia rasa perut tu mungkinlah macam mengganggu pergerakan dia. Dia ikat bagi kejap. Dengan satu tali pinggang. Jadi kan saya cerita, bila mana hari terakhir Rasulullah dah nak boleh pergi berhijrah, Rasulullah kata jangan mai dah Dia bawa bekalan nak bagi kat Rasulullah. Rasulullah kata jangan mai dah, jangan bagi dah dia mai. Kesian tengok dia duduk panjat bukit. Jadi dia kata bekal ni kena bawa. Tapi dia tak tahu, masa tu tak ada beg plastik. Tak ada tapawai nak tapau. Tak ada beg plastik nak gantung. Jadi dia koyak tali pinggang tu.
Dia koyok tali pinggang tu yang kata Rasulullah gelak dia orang yang mempunyai dua tali pinggang. Dia gantunglah di unta Nabi SAW. Okey. Dalam perjalanan, saya tak mau cerita, kasih cerita pergi sampai esok tak habis. Dalam perjalanan Nabi SAW, kan Nabi berjumpa dengan beberapa peristiwa. Nah, siapa yang ikut ceramah hijrah saya tu tahu. Sampailah dia berjumpa dengan satu rombongan sahabat yang balik daripada dagangan. Itulah dia jumpa Zubair bin Awam. Ketika mana Nabi SAW bertemu dengan kafilah dagangan yang diketuai oleh Zubair bin Awam. Hari itu Zubair bin Awam bawa balik keuntungan berlipat kali ganda. Dia dapat berita orang Islam dah berpindah. Cuma dia berharap agar dapat jumpa dengan Rasulullah SAW. Tapi tengah jalan Allah Ta'ala izinkan dia bertemu. Dalam kafilah dia ni, mereka ada jumlah lebih kurang 25 orang. Kira kita kata apa? Rakan niaga. Rakan niaga yang sama-sama balik. Dijumpa dari jauh 3 orang lelaki yang berjalan. Seorang lelaki yang baju koyak rabak. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq baju koyak. Kenapa baju Abu Bakar koyak? Koyak rabak Abu Bakar. Sementara kaki Nabi luka. Kasut Nabi koyak. Lepas tu, dia turun daripada kuda dia pergi peluk Rasulullah. Rezeki nak jumpa ni. Dia punya berharap agar dia bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jumpa. Rasulullah pun jumpa. Tok mentua dia pun jumpa. Dia tanya, apa siapa baju koyak ni? Abu Bakar tak habaq. Tak habaq apa siapa baju koyak. Rasulullah yang bagi tahu. Rasulullah kata, bapakmu ni baik sangat. Ketika mana dia masuk dalam gua sur, dia tak bagi aku masuk lagi. Dia tampal lubang-lubang gua sur tu dengan batu yang dibalut dengan baju dia. Dia koyak baju dia menjadi, kita kata pecah lah. Dia bubuh batu dalam tu, dia buat bunjut, dia sumbat lubang-lubang dalam gua sur agar orang tentera-tentera ataupun musyrikin-musyrikin Quraisy tak nampak Rasulullah dengan Abu Bakar duduk dalam gua tu. Jadi menyebabkan pakaian dia koyak rabak. Dan sampailah pada ketika mana kata Rasulullah SAW, kakiku luka. Berjalan jauh, kerikil-kerikil tajam menikam tapak kakiku. Kakiku luka. Dia koyak lagi baju dia, balut. Balut. Kaki Nabi SAW. Walhal dia letak di atas belakang dia. Dia luka tak? Dia luka. Dia tak pernah habaq. Baju dia koyak pasal apa kaki dia. Dia kira Rasulullah saja. Kata Rasulullah, tak, aku mati tak apa ya Rasulullah. Sebab aku tak bawa risalah. Tapi kalau engkau mati, seluruh umat manusia akan murtad. Dia sanggup. Ketika inilah Zubair bin Awam, seorang pedagang pakaian. Dia niaga pakaian. Dia ambil dalam stok dia lah. 2 helai pakaian berwarna putih. Jubah putih, bagi dekat Rasulullah 1, bagi kat Pak Mentua yang 1. Ambil rida berwarna merah. Bagi hadiah. Suruh pakai, masuk Madinah. Dengan pakaian putih. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam dihias indah oleh Zubair bin Awam. Dia bagi minyak wangi daripada lalu disapu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam agar tampak hebat di mata penduduk Madinah. Lepas tu baru dia patah balik. Dia patah balik dah, balik pergi Mekah. Kenapa dia tak ikut terus? Pasal apa? Dia ada isteri dia. Ada mak dia, Safiah tak pergi lagi. Isteri dia sedang syarat mengandung. Tak pergi lagi. Jadi dia kena balik ke mana pun.
Rasulullah pun kata dekat dia, pergi tengok Asma. Pergi tengok Asma apa jadi dengan dia akan pindah tinggal. Rupanya, saya dah ceritakan, Asma kena tampak dengan Abu Jahal. Sampai terpelanting subang-subang. Sampai bengang telinga sebelah. Jatuh tersepuk. Pasal tanya, mana pergi ayah hang? Ayah hang dengan Rasulullah ni pergi mana? Dia kata dia tak tahu. Abu Jahal, tampak dia, terpelanting subang dia, bengang telinga dan dia jatuh tersepuk. Kalau kata tak kuat, boleh guguk anak. Jadi bila dia sampai ke rumah, Asma ni taklah mengadu kata dia kena pukul ke. Dia ulang alik diri. Kata Zubair bin Awam, bersiap-siap lah dia kata. Tok sepunggah lah segala barang dagangan yang ada untuk sepunggah. Jom kita sama-sama berhijrah ikut Nabi. Asma kata nanti saat Rasulullah kata jangan ikut lagi. Kita tengok pada Ali pula. Nak tengok pada Ali. Jadi Zubair bin Awam dengan Ali ni siapa tadi saya beritahu? Apa hubungan dia? Sepupu nah. Jadi Saidina Ali kata, Rasulullah kata tunggu 2-3 hari nanti kita pergi. Nak bawa dengan Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad siapa? Dia tanya pula mak dia. Mak dia mak siapa? Mak Saidina Ali. Fatimah binti Asad. Bawa lagi Safiyah, mak dia. Dia bawa. Bila mana dia tak bagi punggah barang dagangan tu, di pertengahan jalan ni mereka buat sekatan. Orang musyrikin Quraisy buat sekatan. Tengok-tengok Zubair bin Awam bawa banyak harta. Rampas. Berlaku rampasan. Ambil semua harta dia. Mula mereka bagi tawaran. Kalau hang tak pergi Zubair, hang boleh duduk dengan senang hati. Kami tak kacau harta benda hang. Kami tak kacau rumah tangga hang. Kami takkan ganggu ketenteraman hang. Hang duduklah. Tapi kalau hang nak pindah juga, hang nak ikut juga Rasulullah, kami akan rampas keseluruhannya. Dia memilih untuk hidup papa di sisi Nabi SAW daripada hidup sejahtera, bahagia, berharta tapi di dalam kekufuran. Dia pilih. Dia bawa lah isteri dia. Dia bawa isteri dia. Okey. Ni di antara rombongan, saya kata rombongan terakhir sekali dia. Bayangkan perjalanan sahabat-sahabat Ali lama dengan sampai sebulan baru sampai Madinah. Dia ni rupanya perjalanan dia diberkati Allah macam perjalanan Rasulullah. 7-8 hari dah sampai. Jadi di kalangan penduduk Madinah ni ada yang tak puas hati. Tak puas hati dengan kedatangan muhajirin daripada Mekah. Macam cerita lagu ni lah. Ni mereka kalau mai esok kita susah. Pendatang asing mai. Kita duduk dalam negara kita ni jadi lagu mana? Kan saya kata dia ada seorang ketua puak munafik yang paling jahat, Abdullah bin Ubay. Jalankan satu fitnah. Rasulullah tak sampai lagi fitnah dah disebarkan. Kemudian dia kata lah ni jom kita berjumpa dengan Tok Nujum. Dia berjumpa dengan Tok Nujum di dalam perkampungan Yahudi Bani Mustalik. Dalam perkampungan tu ada seorang Tok Nujum, Tok Bomo. Tok Bomo ni kata bila orang-orang Islam daripada Mekah ni masuk mai ke Madinah, pertama sekali dia akan bermukim di bumi Madinah yang subur, yang kaya raya ni. Dia akan rampas harta kita. Dia akan ambil adik-beradik kita. Dia akan kahwin dengan anak-anak dara kita. Jangan bagi, kata Nujum tu. Jangan bagi. Siapa yang kahwin dengan mereka akan lahirlah zuriat yang cacat. Yang terencat akai. Siapa yang kahwin dengan mereka akan ditimpa musibah. Macam-macam yang dilemparkan. Dan ketahuilah, zuriat-zuriat daripada keturunan orang-orang muhajirin yang Rasulullah bawa ni,
semuanya akan cacat. Dia pun saya dekat Tok Bomo. Nah, kan saya cerita tadi Asma binti Abu Bakar sedang syarat mengandung kan. Jadi bila daripada sampai, Rasulullah sampai di Quba, hari ketiga Rasulullah nak pergi ke Madinah, sampai rombongan ni. Dia boleh buat 3 hari daripada Rasulullah. Sampai Rasulullah seronok tengok. Pasal apa? Dalam rombongan tu ada Sayyidatina Fatimah Zahra, isteri kepada Ali. Dalam rombongan tu ada Safiyah, ibu kepada Zubair bin Awam. Dalam rombongan tu ada Asma, kesayangan Abu Bakar As-Siddiq. Kira seronoklah daripada sampai. Masuklah sama-sama ke bumi Madinah. Di antara rentetan cerita tu, lepas seminggu masuk, Asma binti Abu Bakar melahirkan anak. Lahiran. Kan orang-orang Madinah pakai takut. Kata anak tu cacat. Anak tu tak sempurna. Anak tu akan mati. Dan siapa yang kahwin dengan orang Muhajirin ni akan kering keturunan dia. Maksud tak subur. Tak mandul. Jadi bila tengok yang lahir daripada zuriat Asma binti Abu Bakar ni sihat. Nama dia Abdullah bin Zubair, salah seorang daripada perawi hadis. Sahabat kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi buat macam mana? Lahir anak Zubair bin Awam. Nama Abdullah bin Zubair bin Awam. Dia dukung anak dia yang baru lahir tu. Dia masuk perkampungan Yahudi Bani Mustalik. Tunjuk, ni yang berkata cacat ni. Lebih kurang lagu tu lah. Dia berarak keliling kota Madinah. Dia masuk perkampungan Yahudi semua dia masuk. Bukti. Dia nak abang. Anak aku sihat. Apa jangan takut. Seandainya hendak berkahwin dengan orang-orang Muhajirin. Kan bila masuk orang Ansar akan dikahwinkan dengan orang Muhajirin sebab nak bagi perlindungan, nak bagi tempat tinggal. Itulah di antara sedikit cerita pasal dia, sikit selingan atas. Kita akan cuba terperincikan. Yang mana dia kata Zubair bin Awam ni lahir 15 tahun sebelum kenabian. Bermakna dia muda pada Nabi SAW. Iaitu Nabi umur 40, dia umur 25. Dia baru umur. Jadi Nabi tua daripada dia 15 tahun lah. Dan kehidupan dia ketika ni, oleh kerana dia anak yatim, mak dia yang jaga dia. Mak dia didik dia dengan penuh kekerasan. Kalau kita baca di sini kita baca sikit lagi Safiyah mendidik anaknya dengan cara yang agak keras dan tegas agar anaknya menjadi seorang pahlawan yang pintar, gagah dan berani. Mengasah mata panah dan membaiki busur menjadi permainan anaknya sejak kecil. Dia membiasakan anaknya bermain di tempat-tempat yang berbahaya dan menakutkan. Jika dilihat anaknya teragak-agak kerana ketakutan, dia tidak bertolak ansur sedikit pun. Malah kadang-kadang beliau memukulnya dengan agak teruk. Apabila bapa saudaranya Naufal menegur cara didikannya yang keras itu, Sufyan menjawab, "Man qala inni ubghiduh faqad kadzaba wa inna ma adribuhu likay yalaba wa yahzimal jaisha wa ya'ti bisalam wa la yakul limalihi qaba'um mahqab." Sesiapa yang berkata aku marah kepadanya, yakni Az-Zubair, maka sungguhnya dia telah berdusta. Sungguhnya aku mukulnya supaya dia menjadi orang yang tangkas, mengalahkan tentera musuh dan membawa pulang harta rampasan. Demikianlah tegasnya dan kehebatan ibunda Zubair, sehingga kita tidak akan mengetahui adanya satu peperangan yang dihadiri Rasulullah SAW, melainkan Az-Zubair menjadi prajurit utamanya. Ialah bagaimana dia ditugaskan sebagai panglima perang di sebelah kiri Uhud bersama-sama Miqdad bin Aswad yang menentang Khalid Al-Walid. Okey, kita tengok yang disebutkan tentang Safiyah. Safiyah ni siapa? Ibu Zubair. Wanita pertama yang turun berperang fi sabilillah. Dia tak pernah tak ikut peperangan Rasulullah Safiyah ni. Bila suami tu mati awal,
Jadi Zubair kan saya kata, ada pendapat kata dia dalam kandungan. Ada kata dia baru lahir. Nah, Awam dah pun meninggal. Jadi dia didik Zubair ini dengan penuh ketegasan dan kekerasan. Macam mana askar belah anak. Dia jaga sungguh-sungguh. Nah, dia didik bukan kata didik lembut lembai, duk cek sayang saja. Nah, tapi dia bagi dengan segala kesusahan dan kepayahan. Ada seorang mak menakan. Pak menakan nama Naufal. Pak menakan ni Naufal ni adalah adik kepada Khadijah. Naufal bin Khuwailid. Tak masuk Islam, sudah lah. Tak masuk Islam sudah. Siapa bunuh dia? Dia syahid. Bukan dia syahid. Dia mati di dalam peperangan Uhud. Zubair bunuh dia. Zubair bunuh dia. Okey. Kita akan cerita macam mana panggil Naufal ni. Naufal ni punya sayang dekat Zubair. Ya? Kan dah dia tak ada ayah, dia tumpang kasih dekat Pak Menakan tu lah. Jadi bila setiap kali dia kena pukul dengan mak dia akan lari pergi minta tolong kepada Naufal ni. Ha? Dia akan larilah. Naufal selalu akan bersifat seperti pelindung. Macam bila kita kata, budak budak, nah, berlembutlah sikit. Hang ni zalim, hang tak sayang kat dia. Itulah di antara keratan syair Sayyidatina Safiyah. Nah, Sayyidatina Safiyah ni di antara pekerjaan yang dia bagi tugas kepada Zubair bin Awam ni, asah mata panah. Asah mata panah. Sebab suami dia, Awam bin Khuwailid ni, meninggal kena panah 7 panah. Tebuk ke dada. Jadi, dia tak tahu macam mana cara dia nak menghilangkan rasa marah, rasa dendam. Maka, dia akan suruh hari-hari Zubair ni asal mata panah. Bila habis panah, dia akan ajak memanah. Kadang tak kena sasaran. Mula tak apa. Bila dah selalu sangat tak kena sasaran, dipukul. Ni latihan ketenteraan. Mak dia yang ajak. Dia akan pukul. Dia pukulkan sikit-sikit. Dia pukul teruk. Pukul nak mengajak. Jadi Naufal ni sayang sangat dekat Zubair bin Awam ni. Tak bagilah duk pukul dia. Itu yang dia kata, hang tak sayang dekat dia ke? Yang pukul dia teruk-teruk. Kita bukan aku tak sayang dekat dia. Dia kata, aku nak ajak dia tangkas. Dan Zubair bin Awam ini adalah di antara sahabat yang tangkas bermain panah dan bermain pedang. Dia di antara sahabat Rasulullah, saudara Rasulullah, yang Rasulullah bukan saja berdoa untuk dia, tapi berdoa untuk pedang dia. Berdoa untuk anak panah dia. Paling istimewa. Orang lain semua batang tubuh saja didoa oleh Rasulullah. Tapi Zubair bin Awam ni dengan senjata-senjata sekali. Dengan senjata. Sebab di belakang dia tak pernah tak ada anak panah. Di pinggang dia tak pernah tak ada pedang. Sampai Rasulullah kata nak sembahyang. Letak dilak lah wahai Zubair. Nak sembahyang. Aku tak boleh. Dia kata saat lagi. Kalau orang main serbuan, aku tak ada senjata. Dia punya jaga Rasulullah sampai kepada tahap tu. Jadi keadaan dia dengan bapa saudara dia ni rapat sangat-sangat. Dekat sungguh-sungguh. Biasanya mak dia akan denda dia kalaulah panahan dia tu tak kena sasaran hari tu, dia tak boleh makan. Tapi Naufal ni akan curi-curi bagi dia makan. Budak-budak kan, orang tak pergi makan tak apa, aku pergi kat Pak makan. Jadi pergi dekat Naufal, dia dapat makan. Itu kelebihan yang dia peroleh. Nak ikut Naufal ni orang bagus lah. Tapi sayang dia sebab dia tak masuk Islam. Tapi lagi dia jadi jahat Naufal ni nak. Baik, sekitar umur 8 tahun. Okay, dalam kitab kita, dia kata umur 8 tahun. Az-Zubair bin Awam sudah memeluk agama Islam. Seorang budak yang cukup cerdas dan mendahului ibunya sendiri yang memeluk Islam selepas dakwah Jahro. Ini dakwah secara 3 tahun Nabi secara rahsia. Bahkan beliau termasuk orang yang mula-mula memeluk Islam.
Sebahagian pendapat menyatakan beliau adalah orang yang keempat atau kelima selepas Abu Bakar. Kecintaannya kepada agama ini bukan main-main. Pernah satu hari kemungkinan tahun kelima sehingga ketujuh kenabian beliau mendengar bahawa Rasulullah SAW telah dibunuh. Beliau terus mengangkat pedang. Ini yang saya contoh tadi lah. Yang mana dia kata dia masuk Islam di usia 8 tahun. Ada khilaf, ada khilaf mengatakan dia masuk Islam umur dia 12 tahun. Ada lagi satu khilaf kata dia masuk Islam umur dia 15 tahun. Di sini ada 3 khilaf. Dalam kitab ni dia tak letak khilaf. Sebab bila saya cari dalam kitab-kitab lain yang cerita tentang sahabat Rasulullah, yang cerita tentang 10 sahabat di Jannah Syurga, kitab-kitab Arab, dia pun cerita khilaf-khilaf yang lain. Maka saya tak mau nanti puan-puan kata buku ni tak betul. Dia kata 8. Itu orang kata dah 12. Mereka orang kata 15 ni kitab aku kata. Betul. Betul semua. Sebab kita tak tahu. Wallahu alam, hanya Allah yang Maha mengetahui umur berapakah dia masuk Islam. Jadi bila Islamnya dia di antara sahabat yang disebut Al-Muqarrabun kerana mungkin dia yang keempat atau yang kelima masuk Islam di tangan Abu Bakar. Ada pendapat kata dia adalah sahabat yang awal masuk Islam di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk dulu sebelum ibu dia Safiyah. Awal lagi. Jadi mak dia tu yang punya cengeng, yang punya garang. Bila kata dia tu masuk Islam, mak tu tak marah. Tak marah. Pasal yang balik mehabak kata dia masuk Islam ni Naufal lah. Nampak menakan yang sayang sangat kat dia tu. Dengan harapan nak suruh Safiyah tu pukul dia. Safiyah ni dia pukul benda yang lain. Benda betul dia tak pukul. Bila Pak Melaka ni macam kita lah, Safiyah nak aku nak abang, nak masuk Islam lah. Bukan tu. Lagi dia balik yang tanya. Lepas tu, bila baliknya Sayyidina Zubair bin Awam, Safiyah bertanya, aku dengar cerita hang masuk Islam. Ya, dia mengaku. Siapa yang Islamkan? Dia sahabat Rasulullah. Dia kata, Rasulullah telah mengislamkan. Dia senyum. Eloklah, dia kata. Eloklah. Sebab dia kata, Muhammad itu as-sadiqul amin. Orang yang benar lagi jujur. Dia takkan buat daya orang. Dia takkan menzalimi siapa-siapa. Dia tak pernah menipu. Dia adalah makhluk yang paling jujur di atas dunia. Ikutlah dia. Jadi Naufal ni marah. Bila Naufal ni marah, satu hari dia tengah tidur. Zubair bin Awam ni tengah tidur. Kemudian badan tak besar manalah kalau kita kata umur 8 tahun. Seperti yang disebut dalam kitab kita ni. Gulung dia dalam tikar. Gulung dia. Macam kita buat kuih ketayak, bubur inti nyok tu. Gulung. Digulung. Sayyidina Zubair bin Awam tu digulung oleh bapa saudaranya yang nama Naufal bin Khuwailid ni. Digulung. Diikat. Macam ketupat. Ikat di ujung kaki. Ikat di lutut, ikat di tengah. Lepas tu biar bagi berlubang kat sini. Kita biar bagi berlubang kat atas kepala. Nak tambah pulut. Sekejap dia. Lepas tu, gantung dia di pokok. Kaki di atas, kepala di bawah. Cucuh api. Layuk dia. Lepas tu, bukan nak bagi mati. Tetapi menyiksa dia. Buat macam mana? Bagi masuk asap dalam tikar tu. Bagi masuk asap. Dengan demikian, dia akan kelemasan. Dia lemas. Dia tak bernafas dan dia boleh mati. Dia riau lah dalam tu. Riau. Mak dia, Safiyah, tak boleh tolong waktu ni. Macam ni Safiyah ungkit balik. Masa dulu aku duk pukul dia, hang marah. Hang kata kejam, aku zalim. Tapi kalau hang buat lagu ni, aku marah. Safiyah ni, di antara ibu saudara Nabi yang paling kuat. Dia bukan saja ajak anak dia mana, dia pun pandai mana.
Lepas tu, dia tengok anak tu sengak, dah dalam gulungan tikar. Naufal bin Khuwailid kata, kalau hang nak mati, hang lepas anak hang. Aku bunuh hang. Dia akan bunuh Safiyah. Jadi Safiyah ni pun takut. Takut. Bila tengok gulungan tikar yang digantung tu dah tak berkodek-kodek dah. Dia kata mati dah. Mati dah anak aku, dia kata. Masa ni dia menangis. Dia kata anak dia mati. Lepas tu, bila Naufal ni main jenguk kat lubang tikar tu, memang senyap. Mati dah anak hang, ambil. Tadi ambil anak dia macam mana? Dia panah. Dia tepat panahan dia tu jatuh. Rupanya Zubair bin Awam tidur. Allah tidurkan daripada kelemasan asap tu, kesakitan, kepedihan. Allah tidurkan. Masya Allah. Rupanya dia tak rasa sakit dah. Bila dia lena, dia tak rasa sakit dah. Macam kita lah kalau dah pingsan, doktor operation. Hang nak belah potong kepala aku bagi putih pun tak apa dah. Betul tak? Macam tu lah. Allah tidurkan dia seperti tidur orang yang mati. Tak sedap-sedap. Jadi bila mak tu panah, dia jatuh terhempuk. Dia. Dan Safiyah ni buka lah gulungan tikar apa. Buka tengok, hidup lagi anak aku. Tahabak nak kat si pok menekan tu. Balik main ke rumah. Jadi Naufal ni dengan bangganya keluarlah kata dah, aku tak suka langsung lah siapa yang masuk Islam. Sekalipun anak penakan aku yang masuk, aku bunuh dah. Jadi dengan penuh takabur, dengan penuh rasa kesombongan, dia mengaku dia bunuh. Okey, terus sikit. Beliau terus mengangkat pedangnya dan mengelilingi Mekah seperti Aisar, yang ini awan hitam yang putih beliau mencari orang yang membunuh Muhammad. Tapi bila Rasulullah melihatnya, Rasulullah bertanya, malaka ya Zubair? Qala sami'tu annaka qad qatalta. Qala fama kuntu sani'an? Qala aradtu wallahi an asta'ridu ahla Makkah. Kenapa kamu wahai Zubair? Beliau menjawab, aku mendengar berita mengatakan engkau telah dibunuh. Rasulullah bertanya lagi, kebenar apa yang kamu akan lakukan? Beliau menjawab, akan kubunuh seluruh orang Mekah. Menjawab daripada cerita ni, Rasulullah kata, kalau betul lah aku ni dibunuh, macam yang dia mimpi tengiang-ngiang tu, kalau betul lah aku ni dibunuh, nak buat apa Zubair? Aku akan bunuh seluruh Quraisy Mekah ni, aku akan bunuh. Dia kata. Dia memang berani. Hati kering ni dia ni. Lalu Rasulullah mendoakan kebaikan kepada Zubair serta pedangnya akan memenangi setiap pertempuran. Demikian kecintaan Zubair kepada Rasulullah SAW membuktikan bahawa inilah sifat para sahabat yang disebut oleh Abu Sufyan. Aku belum pernah melihat orang yang lebih mencintai seorang yang lain melebihi kecintaan sahabat Muhammad kepada Muhammad. Yang kata ni Sayyidina Abu Sufyan pernah berucap yang bahawasanya aku tak pernah jumpa orang yang lebih mencintai Rasulullah seperti mana sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Itu di antara penderitaan yang pernah dirasai oleh beliau dengan penyiksaan yang amat dahsyat. Puan-puan boleh baca story yang dia disiksa oleh bapa saudara, diletak di dalam gulungan tikar. Dibakar, kemudian dinyalakan asap sekelilingnya sehingga buatnya hampir mati. Itu baca sendiri Akafar bi Rabbi Muhammad adra'a ankal azab. Fayaqulu Az-Zubair la a'udu lil kufri abadan. Kufurlah terhadap Tuhan Muhammad, dan saya akan kuhindarkan engkau daripada siksaan ini. Lalu Zubair menjawab, tidak, aku tidak akan kembali kepada kekafiran selama-lamanya. Adakah cinta kita kepada agama ini sudah setanding cintanya Az-Zubair kepada agamanya? Jika belum, jadikanlah kisah Az-Zubair ini sebagai pegangan dalam setiap kehidupan kita. Ini nasihat daripada pengarang untuk kita yang mana dia dikatakan bahawasanya tidak ada cinta yang lebih tinggi daripada cinta Zubair kepada Nabi SAW, sehingga kan bila setiap kali dia hendak tidur, dia akan jenguk dulu tengok rumah Rasulullah. Padam tak lagi lampu? Kalau dah padam, Rasulullah tidur.
Tapi selagi tak padam, bermakna Rasulullah tak tidur, dia tak tidur. Susah yang jadi Asma ni nak. Tak kena tengok suami dia. Awak tak tidur ni, Rasulullah tak tidur. Bila Rasulullah tak tidur, dia tak tidur. Dalam kisah, riwayat mengatakan, Asma ni bila ada sangat suami dia macam tu hari-hari, esok bercerita kat Aisyah. Nak cerita satu ni dia dah. Zubair ni, dia takkan tidur selagi Rasulullah tak tidur. Aisyah tanya macam, dia tak kami tidur, kan tak tidur. Nampak lampu. Selagi lampu tak padam di rumah Rasulullah, dia takkan tidur. Dia nanti mengantuk lagu mana pun dia sandak. Dia bimbang. Dia bimbang apa-apa berlaku kepada Nabi SAW. Punya sayang kepada Rasulullah SAW sampai kepada tahap kalau makan Rasulullah makanlah dia. Kalau berjaga Rasulullah berjagalah dia. Kalau tidur Rasulullah baru tidurlah dia. Itulah di antara pengorbanan yang dilakukan oleh Zubair bin Awam. Kenapa di antara penyebab Rasulullah meletakkan dia orang yang kelima dalam hadis Nabi yang masuk Islam yang terawal, dan dia orang yang kelima yang akan masuk ke dalam surga Allah Ta'ala, yang mana kata Nabi SAW, di antara yang melintasi sirat seperti kilat di belakang Abu Bakar ialah Zubair bin Awam. Melintasi sirat, titian siratul mustaqim seperti kilat. Selepas Abu Bakar, dialah Masya Allah Ta'ala. Beberapa siri peperangan tak pernah dia tinggal, tak pernah ambil MC sehari pun. Asal ada aja, dia ke depan. Biasanya, dalam barisan tentera-tentera Islam, dia yang paling ke depan. Yang melaungkan kalimah Allahu Akbar. Dia. Dengar satu tiupan sangkakala, mereka panggil tiupan sangkakala daripada mulut Az-Zubair bin Awam ialah tiupan Allahu Akbar. Dialah orang pertama yang akan pergi. Kata Rasulullah SAW, Zubair bin Awam ni, bila dia masuk dalam tentera-tentera musyrik ni, dia daripada depan sampai hujung belakang. Dia masuk. Kunduk tidak sekali. Punya berani dia terus. Tengoklah siapa dia punya komando. Safiah. Dalam satu peristiwa, Safiah ni, dia di antara yang ikut dalam peperangan Uhud. Peperangan Uhud merakamkan satu kematian Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah dengan Safiah ni siapa? Dua beradik lah, abang dia. Jadi, Safiah ni, dia di antara pemanah. Pemanah. Di samping dia merawat orang yang cedera. Dalam perang Uhud kan berlaku orang kafir mati 32 orang je lah. Orang Islam mati 70. Bila dengar cerita kata Hamzah dah pun syahid, dia ni berkerah nak pergi jumpa, nak pergi tengok. Rasulullah kata, jangan bagi Safiah tengok jenazah Hamzah. Dia kata antara banyak abang aku, yang ni yang paling baik dengan aku. Bagilah, dia kata, aku nak jumpa juga Safiah. Dengan Hamzah ni. Rasulullah kata kepada Zubair bin Awam, jangan bagi Ma'ang jumpa jenazah ni. Sebenarnya tamat jenazah tu ada dekat Rasulullah. Rasulullah dah tutup jenazah tu untuk Rasulullah sembahyangkan. Tapi Safiah berkerah. Bila dia kata kat Zubair, aku nak tengok juga Pak Ciang ni. Zubair kata jumpa Rasulullah dulu. Bila pergi jumpa dengan Rasulullah, dia kata aku nak tengok. Rasulullah kata berjanji, jangan pengsan. Sebab jasad Sayyidina Hamzah diracik-racik.
Hidung dia potong. Mata dia korek. Muka dia dibelah. Dada dia dibelah. Jantung dia dikeluarkan. Tangan kaki dia dicincang-cincang. Sebab tu Rasulullah tak bagi dia tengok. Bila dia nak tengok juga, kan Rasulullah kata janji dah. Kita aku nak tengok. Rasulullah buka jenazah Sayyidina Hamzah Asadullah. Bila buka jenazah tersebut, memang tak ada rupa. Memandang dengan penuh tenang. Tak ada apa perkataan yang mula keluar daripada mulut dia. Indahnya wajahmu wahai abangku. Cantik dia kata. Sebab apa? Kan janji Allah. Ahli-ahli syurga ni bila masuk dalam syurga, semua cantik-cantik belaka. Muda tak tua. Sempurna tak cacat. Cantik tak bodoh. Dia kata apa? Indahnya wajahmu wahai abangku. Dan di antara bisikan dia kepada Sayyidina Hamzah, nantikan aku di sana juga. Disuruh tunggu. Kemudian kita akan cerita sikit pasal Safiah. Sebab apa? Sebab dia ada peranan. Dalam hidup Zubair ni, dia peranan dia paling besar. Dan dia wanita pertama yang mengangkat senjata di dalam peperangan. Dia dengan pakaian hijab dia, dengan naik kuda tangkas dia, dia masuk di tengah-tengah musuh tu. Orang kata, ada perempuan. Dia pernah bunuh orang. Di dalam peperangan Khandaq, dia pernah bunuh orang. Itu kehebatan yang ada pada Safiah, bunda kepada Sayyidina Az-Zubair bin Awam. InsyaAllah ta'ala. Kita akan sambung lagi hijrah dan berkahwin dengan anak Abu Bakar. Macam mana dia kahwin dengan anak Abu Bakar. Macam mana cinta boleh bersemi. Dia tengok tang mana. InsyaAllah kita akan cerita seperti mana kita pernah bercerita tentang cinta Sayyidina Ali dengan Fatimah Az-Zahra. Bukan cinta lagu orang lain ni lah. Jatuh cinta sebab kat bapak. Kan? Orang dulu-dulu kalau berkenan, mengorak mak dulu. Atau bapak dulu kan? Tu baru ambil anak dia lah. Ni tak heran lah. Orang siapa. Bersambak dulu anak tu. Tidak pun kalau hak yang lagi korang ajak tu, dia bawa pelari nikah tahun-tahun mana. So dia balik main kan. Nak kata apa? Kami dah kahwin. Dia kata apa? Wallahualam. Wallahualam. InsyaAllah ada rezeki kita akan sambung lagi. Minggu depan kan di sini ya? Minggu depan bertemu nah. Besok tak? Esok Jumaat minggu pertama. No? Esok tu tak. Ada soalan nak tanya? Okay, dia tentang sirah nak tanya pun kita tak tahu lah. Dia tentang sirah. Sirah ni dia kena ingat fakta. Tapi di antara pelajaran yang paling saya suka adalah sirah dah. Dulu masa mula-mula belajar dulu, saya paling tak suka sirah. Sebab nak kena ingat bilangan, kena ingat tahun. Tapi bila kita masuk dalam sejarah sahabat ni, tambah kita tahu pula, dia beradik dengan kau ni. Oh, kau ni sepupu, dia ni ipar. Dia macam bersangkut-sangkut. Rasa seronok. Baru kita faham sirah Nabi SAW. Wallahualam yang baik itu datang dari Allah. Yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. Saya mohon kemaafan atas kekurangan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatik wa anshur 'alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Taqabbal ya karim. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Oh, dah baiklah kata 2 minggu dia jadi pula kemarin dulu.